Teknik untuk menyampaikan perkara itu juga perlu betul, ya? Kerana seperti kata Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Kata Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, dia berkata apa? Wa minas sunnah tarkul jidal fi da'wa ila sunnah. Dia kata apa? Yang sunnahnya adalah kita tidak berdebat ketika mengajak orang ke arah sunnah. Perkara sunnah adalah kita tidak berdebat ketika mengajak orang kepada sunnah. Kita nak mengajak orang kepada as-sunnah, tetapi kita berdebat, berkelahi teknik kita itu pun dah tak sunnah dah. Satu hari baginda Nabi SAW berjalan, dan Nabi SAW melintasi di tanah perkuburan. Di tanah perkuburan ini ada seorang wanita yang sedang menangis. Bukan sekadar menangis teruklah, dia menangis sambil dia teruklah menangis dia. Sebab apa? Sebab anak dia baru meninggal. Anak dia baru meninggal dunia, dan wanita ni menangis teruk di kubur ini. Nabi SAW melintas tanah perkuburan ni. Nabi melihat wanita ni dia menangis teruk. Maka Nabi SAW berkata, wahai wanita, bersabarlah dan berharaplah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita ni dia tak kenal Nabi Muhammad SAW. Wanita ni muslimah, dia orang Islam, dan tetapi dia tidak kenal Nabi Muhammad. Dia beriman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak pernah tengok Nabi Muhammad secara berdepan. Itu adalah normal satu ketika dahulu. Sebab apa? Zaman dulu wanita-wanita banyak duduk dalam rumah. Wanita banyak duduk dalam rumah. Dan wanita kalau keluar pun mereka tak bercampur dengan lelaki. Mereka tak bercampur dengan lelaki. Dan zaman dulu dia tak ada teknologi macam kita, media sosial, kita boleh tengok gambar. Walaupun orang tu hujung dunia kita tak kenal, tapi kita kenal muka dia macam mana, sebab kita boleh tengok gambar. Teknologi zaman sekarang. Tapi zaman dulu tidak, ya? Sebab itu banyak peristiwa yang sebegini berlaku. Para sahabat ataupun sahabiah yang mereka beriman dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tersempak dengan Nabi Muhammad tapi tak kenal itu Nabi Muhammad. Ini beberapa kali peristiwa ni pernah berlaku pada zaman sahabat. Maka wanita ni dia tak kenal yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi kata kepada dia, wahai wanita, bersabarlah kamu dan berharaplah ganjaran daripada Allah. Wanita ni dia menangis, dia toleh belakang, dia tengok Nabi SAW dan beberapa orang para sahabat lah ketika tu. Tapi dia tak kenal yang itu adalah Nabi Muhammad. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, kamu diam. Kamu tak tahu macam mana keadaan saya. Kamu tak faham macam mana perasaan saya sekarang. Dia kata, kamu diam. Kamu tak faham macam mana perasaan saya sekarang. Masya Allah. Kalau kita perasan, itu alasan yang banyak digunakan pada zaman sekarang, kan? Untuk menghalalkan perkara yang tak sepatutnya. Alasan dia, kamu tak faham macam mana perasaan saya, situasi saya. Tapi itu bukan alasan untuk kita menghalalkan perkara yang tak sepatutnya. Balik pada cerita ni, dia kata begitu kepada Nabi SAW. Bayangkan, dia kata begitu kepada Nabi. Dan Nabi SAW, kita lihat apa tindakan Nabi SAW. Adakah Nabi melawan? Adakah Nabi berkata, oh, kamu tak kenal ke saya siapa? Adakah Nabi kata, kamu tak beriman ke dengan Nabi Muhammad? Adakah Nabi kata macam-macam? Nabi kata itu ni? Tidak. Sebaliknya, Nabi tengok dia tak nak terima nasihat, Nabi senyap. Nabi senyap dan Nabi terus beredar. Nabi senyap dan terus beredar. Ada beberapa orang sahabat yang melihat peristiwa ni. Maka mereka pergi bisik dekat wanita ni. Mereka kata, kamu tahu tak dengan siapa kamu bercakap tadi? Wanita ni kata, tak, saya tak kenal siapa dia. Siapa dia lelaki tu? Siapa dia lelaki tu? Maka sahabat dia kata, itu adalah Rasulullah SAW.
wanita ni bila dia mendengar bahawa itu adalah Nabi SAW, terus berubah air muka dia, terus dia rasa takut, terus dia terbayang betapa dosanya dia cakap begitu kepada Nabi Muhammad. Terus dia rasa macam-macam lah, rasa bersalah, rasa menyesal. Dia dah menyesal, kemudian dia terus keluar daripada situ, dia cari, dia tanya orang dekat mana rumah Nabi Muhammad. Dia tanya orang pun tunjuk dekat situ rumah Nabi Muhammad. Dia pergi turun, dia pergi cari Rasulullah, dia pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai ke rumah Nabi SAW, dia minta maaf kepada Rasulullah. Dia kata, yang saya minta maaf, saya tak kenal Tuan, saya minta maaf lah sangat-sangat. Kalau lah saya kenal Tuan Rasulullah, takkanlah saya cakap begitu. Maka Nabi SAW kata kepada dia, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bersabar itu adalah ketika pertama kali, waktu pertama berlakunya ujian itu. Nabi nasihatkan kepada dia. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang kalau dah ditimpa ujian, dia meraung dulu, apalah ini apa semua kan, ada dah puas habis dia cakap, dan sekali baru dia kata sabar je lah, nak buat macam mana. Oh bagus sabar. Tak boleh. Sabar itu kata Nabi ketika waktu mula-mula berlaku musibah itu, ketika itu bersabar. Bukannya kita dah cakap macam-macam, kita dah maki orang tu macam-macam, kita dah buat macam-macam, last sekali baru kita kata sabar je lah. Bukan begitu sebenarnya. Maka itu yang kita nak lihat daripada peristiwa ni adalah bagaimana Nabi SAW bersifat tenang. Masya Allah. Maka bersifat tenang itu adalah satu sifat Nabi SAW. Tidak mudah untuk apa orang kata, tidak mudah untuk, bukan asalkan ada orang datang untuk provoke kita pun terus melenting. Tidak mudah melenting. Tidak mudah melenting sifat Nabi SAW. Jadi tenang dan sabar. Ada seorang lelaki, dia tenang aja, dia sabar aja. Maka Nabi SAW pergi dekat dia. Nabi kata apa? Inna fika khaslatani yuhibbuhumullah. Dalam diri kamu ini ada dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Al-hilmu wal anatu. Sifat penyantun dan sifat tenang. Tidak mudah melenting. Maka ini kata Nabi, dua sifat yang Allah suka ada pada dalam diri kamu. Jadi kita bersifat sabar dan tenang. Tidak mudah melenting. Asal ada perkara orang buat salah, kita melenting. Dekat pejabat kita melenting, kita marah-marah. Dekat rumah pun kita melenting, kita marah-marah. Kita bawa kereta pun kita melenting, kita marah-marah. Maka dia kata, ustaz saya tak boleh ustaz, saya memang darah saya panas baran. Maka kita kena rawat. Panas baran adalah satu penyakit yang perlu dirawat. Maka kita kena latih, kena tenangkan diri kita, kita kena sabarkan diri kita. Salah satu caranya adalah kita ingat hadis ini. Sebab kata Nabi, abghadur rijal ila Allah al-aladu al-khasimu. Orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berkelahi, yang banyak bergaduh. Masya Allah. Kalau sekali-sekala berlaku tu tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita pun kadang-kadang kan juga sekali-sekala kan. Tapi kalau asyik kerap sangat kan, al-aladu al-khasimu ini yang kerap, banyak sangat bergaduh, banyak sangat berkelahi kan. Maka tak boleh. Itu kita kena rawat diri kita. Okey. Hadis yang seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadithun hasan rawahu at-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana jua kamu berada, dan susurilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, dan santunilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka dalam hadis ini Nabi SAW
Ajar kita bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Sama ada kita berada depan orang, ramai orang, ataupun kita duduk seorang-seorang, maka kita sentiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat perintah Allah. Takwa kepada Allah tu maksud apa? Senang kata, taat perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita tinggal. Orang nampak, orang tak nampak, Allah nampak kita. Maka kata itu, kata Nabi, di mana sahaja kamu berada, sama ada di pejabat ataupun dekat rumah, ataupun ketika kita tengah melancong, ataupun ketika tengah lepak dengan kawan-kawan, maka kita kena ingat setiap masa kita ni terikat dengan hukum syarak. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah tempat kita yang selama-lamanya. Di dunia ini memang ada batasan-batasan, subhanallah, tetapi di akhiratlah orang. Sebab itu balasan kepada orang yang bertakwa kepada Allah ini adalah al-jannah, syurga. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan beri syurga yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya, segala-gala nikmat ada dalam itu. Subhanallah. Jadi kita bersabar sekejap aja, kita bersabar sikit aja. Tempoh hidup kita atas dunia ni sekejap aja. Kalau kita nak enjoy pun sampai takat mana yang kita larat, kalau kita nak puaskan nafsu kita atas dunia ni pun takat mana sangat yang kita larat. Jadi kita hidup sementara atas dunia sekejap aja, kita taat kepada perintah Allah. Dekat akhirat esok, sanalah kehidupan kita yang selama-lamanya. Hidup kita singkat aja, tuan-tuan, puan-puan, tak ada semacam ni kan. Hidup kita singkat aja, tuan-tuan. Sekejap aja dah berlalu. Berapa lama dah umur kita berlalu? Rasa pejam celik umur kita sekarang dah berapa dah? Mungkin dah 40, mungkin 50, mungkin 60, mungkin 70, mungkin 80. Sekejap aja, pejam celik saja. Subhanallah. Maka apa salahnya tempoh yang singkat hidup atas dunia ni kita sabar sekejap. Dekat akhirat besok, bayangkan satu hari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Dan di dalam syurga tidak ada yang namanya sakit, tak ada. Yang dalam syurga hanya ada sihat. Dalam syurga tak ada yang namanya bosan. Yang dalam syurga hanya ada nikmat, keseronokan. Subhanallah. Dalam syurga setiap keinginan manusia itu akan dipuaskan. Setiap apa saja keinginan dia akan dipuaskan, diberi nikmat malar ainun ra'at, nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, nikmat yang tak pernah didengar oleh telinga. Muzik dalam syurga tak ada muzik atas dunia yang boleh tandingi. Bahkan bukan sekadar muzik, baru bunyi geseran daun-daun dalam syurga sahaja itu pun tak ada muzik atas dunia yang boleh tandingi dia. Wala udhunun sami'at, ada muzik dalam syurga yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kata Nabi, dan nikmat dalam syurga yang tak pernah terfikir oleh fikiran manusia. Masya Allah, tak dapat nak dijangkau oleh fikiran manusia. Dan jadi apa salahnya kita bersabar sekejap saja hidup atas dunia ni, kita taat kepada perintah Allah. Di akhirat besok, situlah tempat nak enjoy, nak segala-galanya. Subhanallah di sana. Tapi neraka Allah wal-iyazubillah, kita khawatir tak ada siapa yang sanggup menanggung dahsyatnya azab seksa Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ya Allah. Dikhabarkan bahawa orang Islam yang orang yang paling singkat berada dalam, sebab kalau orang yang tak ada iman wal-iyazubillah selama-lamanya dalam neraka wal-iyazubillah, tak ada keluar selama-lamanya dan tak akan mati, ya. Tapi kalau orang yang ada iman tapi dia tidak mengamalkan Islam dalam kehidupannya, dia akan masuk ke dalam neraka supaya dosa-dosanya dibersihkan dahulu, ya. Kemudian suatu hari nanti dia akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan juga ke dalam syurga lambat laun. Tetapi orang yang paling singkat berada di dalam neraka adalah selama 7 hari. 7 hari akhirat. Selama 7 hari akhirat. Dan 7 hari akhirat itu bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya 7000 tahun. Orang yang paling singkat, yang dosanya tidak diampunkan oleh Allah,
sebab dosanya dan dia campakkan dalam neraka, tapi sebab dia ada iman dia dikeluarkan. Tapi yang paling singkat 7 hari bersamaan 7,000 tahun di dunia. Bayangkan kita dibakar hidup-hidup selama 7,000 tahun. Tak payah 7,000 tahun, tak payah 7 tahun, tak payahlah 7 jam, 7 minit nak dibakar. Sanggup tak kita nak dibakar hidup-hidup 7 minit? Subhanallah, nak dibakar hidup-hidup 7 minit, sanggup tak sekarang ni? Kalau ada lighter kan, cuba, tak payah dibakar hidup-hidup lah. Pasang lighter tu, minta letak jari je atas lighter 7 minit, sanggup tak? Masya Allah, tak sanggup, pedih. Allahu Akbar. Seksa dengan api ni, seksa yang paling dahsyat, yang paling pedih. Sebab itu ada larangan dalam hadis Nabi. Nabi kata jangan bunuh binatang dengan api. Kalau kita jumpa binatang-binatang berbisa, kan, macam lipan ke apa ke, kan kita boleh bunuh, kan, binatang-binatang yang mudah kita boleh bunuh, tapi tak boleh bunuh dengan api. Kita tak boleh ambil campak dia dalam api, tak boleh. Itu larangan, Nabi larang. Sahabat campak kutu dalam api pun Nabi marah. Jangan, yang boleh seksa guna api ni kata Nabi hanyalah Allah. Sebab seksa azab menggunakan api ni, ya Allah, sangat pedih tuan-tuan. Kita tak payah terbakar lah, kita melecur minyak, tumpah minyak panas melecur pun, kan, melepuh kulit, Allah Akbar, itu pun rasa seksa. Kaki kena exhaust ke, sampai melepuh kulit, kan, itu pun seksa, kan. Masya Allah, tak payah, belum api lagi. Okey. Dan kata Nabi, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan susulilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi, kalau terbuat dosa, cepat-cepat buat pahala, kata Nabi. Subhanallah. Nabi kata, kalaulah kamu terbuat dosa, maka cepat-cepat buat pahala, tamhuha. Nanti pahala kamu tu dia akan menghapuskan dosa kamu. Subhanallah. Nabi tahu yang kita ni orang berdosa. Nabi tahu yang kita ni orang yang lemah. Umat Nabi ni, Nabi tahu kita ni lemah, bukanlah kita ni sempurna. Nabi tahu kita ni tak sempurna. Dan untuk pengetahuan, memang tak ada ahli syurga yang sempurna tu, tak ada, kecuali para Nabi. Ialah para Nabi ni memanglah mereka maksum, tidak ada dosa. Tapi kita yang bukan Nabi ni, orang biasa ni, maka tidak ada yang maksum, tak ada yang selamat daripada dosa. Jadi maksudnya ahli syurga ni bukanlah orang yang suci, tak ada dosa, bukan. Ahli syurga ni sebenarnya mereka pun orang-orang yang berdosa juga, para pendosa juga sebenarnya ahli syurga ni. Cumanya dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka bertaubat, mendapat rahmat daripada Allah. Bila dosa mereka diampunkan oleh Allah, masuk syurga. Dosa tidak diampunkan, masuk neraka. Itu sahaja sifirnya. Dia bukanlah ahli syurga ni orang yang suci, tak ada dosa, tidak. Nabi tahu kita ni orang yang lemah. Subhanallah, insan yang lemah. Tapi kata Nabi, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tapi kata Nabi, kalaulah kamu terbuat dosa, cepat-cepat buat baik, buat pahala, tamhuha. Nanti pahala kamu tu insya-Allah akan menghapuskan dosa kamu. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau ada peluang nak buat baik, buat aja. Kalau ada peluang nak sedekah RM1 ke apa ke, buat aja. Walaupun amalan tu kecil aja, ada peluang nak tolong orang, tak ada peluang, apa saja peluang kita dapat buat baik, buat aja. Sebab kita, dosa kita banyak, kan? Dosa kita banyak. Allahu Akbar. Jadi kalau ada peluang nak buat baik itu, buat aja. Subhanallah, kan? Ada orang dia bawa motor, rider kan, bawa motor, tengah-tengah jalan tolong tengok kucing tengah jalan, sanggup berhenti dengan tolong kucing tengah jalan. Ada orang rider bawa motor kan, bawa motor rider, tengah jalan dia berhenti motor dia, tolong orang tua melintas jalan. Benda-benda tu mungkin nampak kecil daripada mata kita, tapi mungkin itu yang membawa dia ke syurga nanti besok. Subhanallah. Mungkin itu yang bawa dia ke syurga. Ada orang dia bawa motor, rider juga. Banyak cerita pasal rider. Banyak orang post kita tengok je lah, kan? Dia apa,
Orang bergaduh tepi tu, accident, dia bergaduh tepi jalan, bergaduh teruk sampai nak bertemu. Rider ni datang berhenti, dia redakan. Subhanallah, itu pahala besar tu. Itu pahala besar. Jadi apa saja peluang, ada peluang kita nak buat baik, buat baik. Orang nampak, orang tak nampak tak apa, Allah nampak. Allah nampak kita buat baik. Tak ada orang pun tak apa. Tengah malam kita buat, tengah malam buta kan, tak ada orang rakam kita pun tak apa. Tak ada orang nak viralkan kita pun tak ada masalah. Buat aja. Allah nampak kita. Mudah-mudahan kebaikan tu walaupun kecil, mudah-mudahan Allah terima, Allah pandang masuk kita dalam syurga, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Cuma satu saja saya nak pesan, solat 5 waktu tolonglah jangan tinggal. Solat 5 waktu, sebab itu yang paling penting. Solat 5 waktu itu talian hayat kita. Kata apa dalam Quran kan, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itulah yang mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Sejahat kita, sejahat-jahat macam mana pun, solat 5 waktu jangan tinggal. Dan berkat solat 5 waktu itulah insya-Allah yang akan ubah kita besok. Mungkin hati kita sekarang belum terbuka untuk bertaubat, tapi berkat kita jaga solat kita, itulah insya-Allah yang akan buatkan pintu hati kita terbuka untuk bertaubat insya-Allah satu hari nanti, kalau tak sekarang. Jadi itu saja pesan saya, solat 5 waktu jangan tinggal. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Kita mempamerkan akhlak yang baik. Subhanallah, akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia punya ibadah dia tak berapa banyak. Subhanallah, tapi akhlak dia baik. Sebab apa? Memang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang berakhlak baik ini ada pahala yang istimewa, yang pahala tu tak dapat dengan ibadah. Akan dapat kedudukan. Orang yang berakhlak baik ini, dia akan dapat kedudukan yang tinggi, yang takkan dapat dicapai kedudukan itu dengan ibadah semata-mata, takkan dapat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang dia rasa saya yang penting antara saya dengan Tuhan, ibadah saya semua elok, orang lantaklah orang keliling saya lantak peduli katanya, maka itu konsep yang salah sebenarnya. Sebenarnya Islam ini hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah pun kita kena jaga, ibadah kita, perintah Allah kita kena tunaikan. Dan satu lagi, hubungan kita dengan manusia pun kita kena jaga. Subhanallah, hubungan kita dengan manusia pun kita kena jaga. Jadi jangan kita mulut kita menyakiti orang, jangan menyakiti orang dengan mulut atau tangan. Kata Nabi SAW, orang Islam itu adalah orang yang dia tidak menyakiti orang lain. Dia tidak menyakiti orang Islam yang lain dengan tangannya ataupun lidahnya. Kalau kita menyakiti orang dengan tangan kita, kita type dengan benda-benda yang menyakiti orang, ataupun kita bercakap benda-benda menyakitkan hati orang, maka belum sempurna Islam kita. Subhanallah. Jadi belum sempurna Islam kita. Sebab itu kata Nabi SAW, kata Nabi, ada kedudukan yang tinggi, yang istimewa, yang hanya akan dapat dicapai dengan akhlak yang baik, yang mana kedudukan itu tak akan dapat dicapai dengan ibadah semata-mata. Masya Allah. Jadi itu dia. Banyak hari ini buku-buku tentang Nabi SAW. Nabi lah contoh yang terbaik untuk kita, Nabi SAW. Banyak sangat hari ini buku-buku yang dijual, yang dalam bahasa Melayu kan, buku-buku yang dijual. Belilah apa sahaja buku yang berkenan. Tengoklah apa sahaja buku yang berkenan, beli. Kalau tak ada masa nak baca, beli je dulu, letak je dulu kat rumah. Kok satu hari nanti ada masa nak baca. Ataupun dalam internet kita ke, dalam Facebook, kita tengah live Facebook kan, tiba-tiba melintas apa benda tentang Nabi SAW. Dengarlah sekejap. Dengarlah sekejap tentang Nabi SAW. Ataupun kita tengah YouTube ke, duk buka-buka YouTube video-video, tiba-tiba melintas apa kisah Nabi SAW. Dengarlah sekejap kisah Nabi SAW tu. Sebab kisah Nabi itulah contoh yang terbaik untuk kita. Banyak kisah Nabi ni lengkap.
cerita macam mana kisah Nabi dengan para sahabat, layan sahabat dia macam mana Nabi SAW layan keluarga dia macam mana Nabi menjadi seorang pemimpin macam mana Nabi menjadi seorang yang dengan kanak-kanak atau macam mana layanan dengan kanak-kanak macam mana. Subhanallah, lengkap sangat. Dan kalau kita hari ni, umat Islam hari ni kembali kepada sunnah Nabi SAW, mengamalkan akhlak-akhlak Nabi SAW, itu banyak masalah dapat selesai. Subhanallah. Banyak masalah hari ni yang timbul sebenarnya disebabkan rekaan kita sendiri. Banyak sebenarnya kita sendiri yang mencetuskan masalah. Banyak masalah yang berlaku dalam hidup kita kata apa lah, sebenarnya kita sendiri yang puncanya. Subhanallah. Sedangkan kunci itu ada pada kita sendiri. Subhanallah, itu dia. Jadi kena belajarlah macam mana akhlak Nabi SAW itu. Jadi belilah apa saja buku bacaan ke. Kalau kita ada anak kat rumah, belilah buku kisah-kisah Nabi ini bagi kepada anak-anak kita. Tak rugi. Setiap sen yang kita beli itu, buku tentang Nabi ini walaupun mahal, tapi tak rugi sikit pun. 1 sen tu pun tak rugi. Masya Allah. Jadi itu dia untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita dan keluarga kita daripada keburukan. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada fikiran yang salah, pemahaman yang salah, akidah yang salah, ideologi yang salah. Mudah-mudahan Allah selamatkan juga akidah anak-anak kita, zuriat keturunan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang diredai oleh Allah, dan semoga Allah tarik umur kita dalam keadaan Allah redha kepada kita, dalam keadaan kita bersedia. Janganlah Allah tarik umur kita dalam keadaan kita sedang lalai ataupun lara atau sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Di akhirat besok bersama dengan Nabi SAW dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi kesakitan, tak ada lagi kesusahan di sana. Senang, mewah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.